Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk istihsan. Dan ahli kumpulannya untuk tajuk ini ada 3 orang, iaitu yang pertama saya sekali, Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali di 20112565. Yang kedua, Nur Syuhada binti Nur Asmadi di 20112515. Dan yang ketiga, Siti Nur Rashikin binti Yahya di 20112523. Jadi kita masuk kepada definisi istihsan. Istihsan menurut Ibnu Manzur, perkataannya berasal daripada hasan, iaitu yang membawa makna baik. Dan dalam wazan istif'al, apabila hasan dimasuk kepada wazan istif'al, jadilah istihsan yang membawa makna apa yang dituju keadanya dan dikehendaki oleh seseorang, meskipun ia dianggap buruk oleh orang lain. Manakala Al-Fairuz Abadi menyatakan ia bermaksud menganggap sesuatu sebagai baik. Jadi dari sudut istilah mempunyai definisi daripada beberapa pandangan ulama. Menurut Imam Malik, istihsan bermaksud beramal dengan dalil yang lebih kuat antara 2 dalil. Jadi mungkin untuk sesuatu hukum ada 2 dalil. Jadi menurut Imam Malik, kita akan menggunakan dalil yang lebih kuat. Yang kedua, kata Al-Faqih Al-Halwani Al-Hanafi, istihsan adalah meninggalkan qiyas kerana satu dalil yang lebih kuat darinya daripada Al-Quran ataupun Al-Sunnah, yakni hadis ataupun ijma'. Jadi mungkin contoh ada 3 hukum, jadi contoh Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun ijma'. Tapi mungkin antara 3 ni ada satu dalil yang lagi kuat, mungkin hadis yang lebih kuat. Contoh, ini menurut Al-Faqih Al-Halwani Al-Hanafi. Imam Al-Saraqshi Al-Hanafi menyebut beberapa lagi definisi. Antaranya meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih ringan dan lebih memudahkan orang ramai, serta mengambil keringanan, kemudahan dan keluasan. Jadi senang faham, istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana maslahah yang berlaku. Jadi mungkin hukum yang dikeluarkan pada asalnya mungkin difikirkan pada para ulama sukar untuk orang awam mengamalkannya. Jadi istihsan, kita boleh meringankan sesuatu hukum tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mahu memberi kemudahan kepada kalian dan dia tidak mahu memberi kesusahan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri pun tidak memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Jadi kita sebagai mungkin para ulama yang nak menetapkan suatu hukum pun, jadi Allah pun boleh memberi kemudahan, apatah lagi kita manusia sama manusia. Hujah istihsan, dalil daripada Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Maksudnya, yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dengan menurut perkara-perkara yang baik pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Dan kita ada juga dalil daripada hadis, فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسْنٌ وَمَا رَأَى سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. Maksudnya, apa yang dilihat baik oleh fuqaha, yakni muslimin, maka baiklah ia di sisi Allah. Apa yang dilihat buruk oleh mereka, maka buruklah ia di sisi Allah. Pembahagian istihsan kita ada 6. Yang pertama, istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan uruf dan adat, istihsan dengan darurat hajat, istihsan dengan maslahah, dan istihsan dengan qiyas khafi.
Istihsan dengan nas. Istihsan dengan nas ialah berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana kewujudan nas atau dalil khusus yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Itu istihsan dengan nas. Jadi kita menggunakan dalil nas. Kita menggunakan dalil untuk memudahkan hukum tersebut. Istihsan dengan ijma'. Istihsan dengan ijma' ialah berpaling daripada hukum yang sabit dengan kaedah umum kepada hukum lain berdasarkan ijma' ulama' yang menurut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, akad istisna' tempat buat tempah, yakni istisna' dalam muamalat bisna faham sebagai tempah barang. Pada asalnya ia tidak dibolehkan kerana ia satu akad yang dibuat atas barang yang tiada. Berakad dengan benda yang tiada adalah dilarang. Jadi pada asalnya akad yang berlaku dalam muamalat jika tiada barang maka tak sah. Tapi kita ada, bila akad istisna, kita ada bai'us salam, kita tempah dan kita buat. Dan bila tempahan tu ada, barulah orang yang menjual tersebut buat tempahan tersebut. Jadi untuk ini ulama membolehkan. Istihsan dengan uruf atau adat. Istihsan dengan uruf ialah berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana uruf yang berlaku yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, menurut kaedah asal, sesuatu harta wakaf mestilah bersifat mu'abbad, iaitu harta tidak alih seperti tanah. Ini bererti harta boleh alih. Al-manqul seperti wang atau buku tidak boleh diwakafkan kerana ia boleh jadi rosak. Jadi ia bukan bersifat kekal. Namun menurut istihsan, harta boleh alih seperti wang boleh diwakafkan berdasarkan uruf kebiasaan amalan orang ramai pada zaman sekarang. Jadi ini contoh kepada istihsan dengan uruf. Kebiasaan zaman sekarang kita boleh wakaf dengan duit, kita boleh wakaf Quran, kita boleh wakaf kopiah, kita boleh wakaf perkara-perkara yang mungkin akan reput, mungkin akan rosak, tetapi pada jangka masa lama, mungkin 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun mungkin barang itu akan rosak. Istihsan dengan darurat atau hajat. Istihsan dengan darurat atau hajat bermaksud berpaling daripada hukum yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana darurat atau hajat yang berlaku yang menuntut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, menurut qiyas, bangkai yang jatuh dalam telaga akan menajiskan telaga tersebut. Ianya tidak menjadi suci walaupun semua air atau sebahagiannya dikeluarkan kerana air baru yang terbit akan menjadi najis kerana terkena dinding telaga atau air sedia ada yang bernajis akibat bangkai tadi. Kenajisan bangkai tersebut boleh difahami daripada ayat Quran tersebut. Jadi ini contoh untuk darurat atau hajat. Kalau contoh lain seperti sekarang COVID, kita disuruh untuk rapatkan saf. Tetapi atas darurat ataupun contoh lain, solat Jumaat. Solat Jumaat wajib. Solat Jumaat wajib ke atas setiap lelaki Islam. Tapi atas sebab darurat kita ulama memberi keringanan, ulama membolehkan supaya solat Jumaat itu tidak dilakukan kerana atas sebab wabak, atas sebab kita takut wabak itu tersebar. Jadi pada awal-awal PKP dulu dan lockdown yang kedua pun solat Jumaat tidak boleh dilakukan oleh ramai orang. Jadi itu adalah istihsan dengan darurat. Istihsan dengan maslahah. Istihsan dengan maslahah ialah berpaling daripada hukuman yang sabit dengan nas umum kepada hukum lain kerana maslahah yang berlaku menuntut perbezaan hukum tersebut. Contohnya, menurut qiyas, orang yang diamanahkan dengan sesuatu tugas tidak dikenakan ganti kerugi sekiranya berlaku kerosakan berdasarkan umum hadis tersebut. La dhamana 'ala al-mu'taman
Tidak dikenakan ganti rugi ke atas orang yang diberi amanah. Ini contoh dengan maslahah. Istihsan dengan qiyas khafi. Istihsan dengan qiyas khafi ialah berpaling daripada hukum yang sabit dengan qiyas jali kepada hukum lain berdasarkan qiyas khafi yang menuntut perbezaan tersebut. Contohnya, air liur binatang buas seperti helang. Menurut qiyas jali, ia dikiaskan kepada air liur binatang buas seperti singa yang hukumnya adalah najis. Manakala menurut qiyas khafi, ia dikiaskan kepada air liur manusia yang hukumnya adalah suci. Hal ini kerana burung buas tersebut minum dengan paruhnya dan ia adalah sejenis haiwan yang suci. Maka fuqaha menyatakan bahawa air liur burung buas adalah suci menurut kaedah istihsan. Jadi ini adalah qiyas khafi, istihsan dengan qiyas khafi. Jadi setakat itu sahaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Nama Muhammad Adli bin Ahmad Zulkifli, nombor metrik D20112516. Saya akan teruskan pembentangan untuk tajuk Al-Masalih Al-Mursalah. Masalih dari sudut bahasa ialah jamak bagi perkataan Arab, iaitu maslahah yang bermaksud kebaikan dan kurungan lawan bagi kemudaratan atau keburukan. Setiap perkara yang mendatangkan manfaat sama ada memberi faedah atau menjauhkan dari kemudaratan dikenali sebagai maslahah ataupun masalih. Dari sudut istilah pula ialah al-masalih menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Artinya, memelihara objektif syarak dengan mendatangkan hukum bagi memelihara ad-daruriyah al-khamsu. Jadi, saya highlightkan di sini ad-daruriyah al-khamsu. Catat. Semua catat. Ad-daruriyah al-khamsu. Khamsu ialah perkataan Arab. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa. Al-khamsu maksud 5. Jadi apakah ad-daruriyah al-khamsu? Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga akal. Ketiga, menjaga jiwa ataupun diri. Keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, kelima, menjaga harta. Pembahagian al-masalih ada 3. Yang pertama, maslahah mu'tabarah. Apakah itu? Maslahah mu'tabarah ialah maslahah yang diambil kira oleh syarak dan dibinakan hukum hakam bagi mendapatkan maslahah tersebut. Saya berikan contoh, ada 3. Contoh yang pertama, maslahah memelihara harta, iaitu dengan disyariatkan hukuman bagi orang yang mencuri dengan memotong tangannya. Potong satu-satu, bukan potong semua. Contoh yang kedua, memelihara akal, iaitu dengan disyariatkan hukuman bagi orang yang meminum arak. Dan contoh yang ketiga, iaitu maslahah memelihara jiwa dengan disyariatkan hukuman kisos. Kisos tu apa ya? Kisos ialah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah bagi memelihara hak sesama manusia. Pembahagian kedua ialah maslahah mulughah. Maslahah mulughah ialah maslahah yang dibatalkan oleh syarak dan tidak diperhitungkan kerana ia menghilangkan maslahah yang lebih besar. Contoh untuk kita lebih faham ialah maslahah memelihara jiwa. Bagi mereka yang keluar berperang, mereka tidak akan diperhitungkan oleh syarak kerana ia merugikan maslahah yang lebih besar, iaitu memelihara negara daripada ancaman musuh dan mensia-siakan kehormatan serta menjatuhkan maruah anak bangsa. Oleh itu, Islam mewajibkan ke atas umat Islam untuk keluar berperang. Bahagian yang ketiga ialah al-masalih mursalah. Masalih mursalah ialah maslahah yang tidak ada dalil syarak yang mengambil kira atau membatalkannya. Contoh dia, pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah diperintahkan untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi satu mushaf.
ada ke dalil nas yang menyuruh ataupun menegah perintah tersebut? Jadi kalau kita pandang daripada sudut baik dia, sebab apa disuruh? Sebab apa Sayyidina Abu Bakar ni menyuruh supaya Al-Quran ini dikumpulkan dan disusun menjadi satu mushaf? Sebab pada zaman Sayyidina Abu Bakar telah berlakunya perang yang di mana ramai para huffaz, iaitu penghafaz Al-Quran yang meninggal dalam peperangan. Jadi sebab itulah Sayyidina Abu Bakar dia bertindak dengan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf supaya tidak hilang Al-Quran di muka bumi ini. Jadi kita besarkan lagi konteks tentang masalah mursalah. Masalah mursalah ialah masalah-masalah yang mana syarak tidak membina hukum hakam bagi memperolehinya dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan ia diambil kira atau dibatalkan. Terdapat sebahagian ulama menamakan dalil ini sebagai al-istislah yang bermaksud beramal dengan maslahah. Kita tengok pula pada kehujahan al-masalih al-mursalah. Pendapat bagi jumhur Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, Ahli Zahiri dan sebahagian ulama daripada mazhab Maliki menyatakan bahawa al-masalih mursalah ini tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali dan Al-Baidawi dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahawa al-masalih mursalah ini diambil kira pada syarak apabila mencukupi 3 syarat. Begitu juga bagi Imam Malik dan satu riwayat daripada Imam Syafi'i yang berpendapat bahawa al-masalih mursalah ini diambil kira oleh syarak apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, maslahah itu dipastikan wujud, bukan sangkaan sahaja. Yang kedua, tidak ada dalil yang membatalkannya. Yang ketiga, maslahah itu hendaklah umum dan bukannya khusus. Yang keempat, maslahah itu ialah maslahah yang boleh diterima akal. Dan yang kelima, kita hendaklah mengamalkan maslahah tersebut. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan pada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Nama saya Muhammad Haris Imtiaz bin Muhammad Nizam. Nombor metrik di 20112644. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk uruf. Jadi kita terus pergi kepada takrif uruf. Dia bagi kepada dua macam biasa, bahasa dan istilah. Dari sudut bahasa, apa ni uruf? Uruf daripada perkataan Arab yang bermakna ma'rifah. Apa makna ma'rifah ni? Mengetahui atau pengetahuan. Maknanya kita mengetahui benda tu ataupun kita berpengetahuan akan perkara tersebut. Ma'rifah. Dia digunakan dengan pengertian sesuatu yang baik dan diterima oleh akal fikiran yang sejahtera. Jadi uruf ni digunakan untuk perkara-perkara yang murni, yang baik. Kemudian ni dari segi bahasa boleh diterima, boleh diadaptasi, boleh diserap masuk ke dalam akal kita secara tenteram. Okey. Kita pergi pada sudut istilah pula. Uruf menurut istilah ialah adat majoriti sesuatu kaum dari segi perkataan, pengucapan ataupun amalan. Amalan yang dilakukan oleh manusia dalam urusan kehidupan dan muamalah mereka. Dari segi istilah ni nampak dia punya terperincinya uruf ni adalah satu adat kebanyakan untuk kaum ni. Kebanyakan ialah majoriti. Dari segi perkataannya, pengucapannya, perbuatannya kan. Amalan ni perbuatan lah. Kemudian dilakukan oleh manusia dalam urusan kehidupan dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Ini dari segi istilah. Kita terus pergi kepada jenis-jenis uruf. Ada 7 di sini. Yang pertama, uruf qauli atau uruf lafzi. Seperti kebiasaan orang Arab menggunakan kalimah al-walad kepada anak lelaki, tidak kepada anak perempuan, dan kalimah lahm kepada daging, tidak kepada ikan. Itu dari segi qauli ataupun dari segi lafaz lafzi. Uruf amali atau uruf fi'li, iaitu uruf perbuatan, seperti kebiasaan orang ramai berjual beli dengan
berunjuk tanpa ijab kabul dengan lafaz. Unjuk berunjuk. Maknanya tanpa sebutan orang kata saya jual, beli. Beli jual, macam tu. Kebiasaan orang ramai berjual beli tanpa ijab kabul dengan lafaz. Tu uruf amali ataupun contoh bagi uruf amali atau uruf fi'li. Yang ketiga, uruf am, iaitu kebiasaan yang menyeluruh diamalkan oleh semua orang pada suatu masa, seperti amalan al-istisna, iaitu menempah. Uruf am lah, umum. Contohnya seperti yang tadi tu, amalan istisna yang digunakan oleh kebanyakan orang. Baik, uruf khas pula. Apa ni uruf khas? Suatu adat yang berlaku khusus tertentu, seperti amalan kebiasaan di kalangan peniaga merekod dokumen khas untuk menjadi bukti dan keterangan bagi mereka. Jadi uruf khas ni contoh dia macam kita sebutkan tadi, merekod dokumen khas untuk jadi bukti sebagai dia punya hitam putih dalam perniagaan tu. Makna kata huruf khas ni lebih detail, lebih terperinci. Seterusnya yang kelima, uruf syarak, iaitu yang digunakan oleh syarak dan ia menghendaki makna yang tertentu, seperti solat, saum, puasa dan haji. Makna istilah ini lain dari makna bahasa seperti diketahui umum. Inilah uruf yang terpenting dibahaskan oleh alim ulama. Dia uruf syarak ni luas, dia punya skop dia. Dia punya konsep pun dia meluas lah. Cuma di sini kita ringkaskan dan kita bagi contoh pun pendek je. Itu uruf syarak. Kemudian seterusnya nombor 6, uruf sahih, iaitu uruf yang tidak berlawanan dengan mana-mana nas syarak, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Jadi mana kata uruf sahih ni memang dah berlandaskan syariat asal. Maknanya kata tak ada langsung bercanggah dan tiada langsung penyelewengan yang berlaku ataupun kelainan yang berlaku. Maaf, bukan penyelewengan tetapi berlaku sedikit kelainan. Maknanya tiada di dalam uruf sahih. Kerana ini adalah uruf yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan. Maksudnya dia memang berada di landasan yang sedia kala. Itu uruf sahih. Uruf fasid pula apa? Uruf yang bercanggah dengan hukum syarak dan juga kaedah-kaedah yang tetap, seperti kebiasaan bermutamalah riba, minum arak, bermain judi dan sebagainya. Tu uruf fasid lah. Kan? Amalan yang kebanyakan majoriti dilakukan oleh sesuatu komuniti, masyarakat ataupun sesuatu bentuk kaum di satu-satu tempat tu kan. Kalau contoh uruf fasid macam itulah, bermuamalah, ada riba kan, minum arak, bermain judi dan yang seangkatan dengannya, itu di bawah uruf fasid. Uruf dan adat yang boleh diamalkan. Jadi ulama bersependapat bahawa uruf fasid itu tidak harus diamalkan, malah mesti dihentikan kerana uruf fasid merupakan amalan yang menurut hawa nafsu semata-mata. Jadi memang ulama ada sepakat kita tak boleh lah, haram lah untuk duduk di bawah kategori uruf fasid, iaitu melakukan perkara-perkara yang haram tersebut. Yang seperti contoh yang disebutkan sebentar tadi, kerana amalan-amalan ni semua dia mengikut hawa nafsu, keinginan nafsu semata-mata. Kemudian selain itu, uruf sahih perlu diberi perhatian kerana uruf dalam beristimbatkan hukum dan mentafsirkan nas-nas yang berkaitan dengan kontrak di dalam kalangan masyarakat. Makna kata uruf sahih ni harus kita berikan perhatian yang lebih. Kita perlu tumpukan kerana ia berlandaskan nas-nas dan ada dalil-dalil yang sahih yang mengiringi amalan perbuatan tersebut. Jadi kita kena ambil cakna apa dia yang duduk di bawah uruf sahih ni. Uruf itu adalah dirujuk kepada menjaga kepentingan manusia dan mengangkat kesukaran atau kesulitan daripada mereka. Baik, jadi uruf ni kita nak jaga kebajikan sesama kita kan. Jadi Islam, macam kita sedia maklum, Islam itu mudah, tetapi kita tidak boleh memudahkan Islam tu. Makna kata memang uruf ni sebagai satu penjagaan kebajikan, kepentingan umat sejagat. Namun di dalam
uruf tu sendiri untuk mengangkat kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi, kita tidak boleh menggunakan dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar, tidak berlandaskan syarak lah, seperti yang termaktub di bawah uruf fasid, iaitu contoh-contoh dosa-dosa besar tadi itulah, yang amalan-amalan yang haram tadi. Baik. Okay, yang terakhir sekali, kehujahan dan sebab perubahan hukum uruf. Kehujahan hukum uruf, apa-apa yang dipandang oleh orang Islam suatu itu baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Riwayat Ibnu Ahmad. Makna kata apa-apa yang dipandang ni oleh orang Islam ni, makna kata kalau kita ni hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, kita melihat sesuatu perkara tu baik, baik maknanya murni dari segi agama kita, diterima oleh agama kita dengan baik, maknanya perkara tu murni, suci, maka baik jugalah di sisi Allah. Dia macam tu. Uruf mempunyai sandaran yang kuat berdasarkan hadis tersebut. Maknanya ada hadis yang mengiringi, yang menyusul hadis riwayat Ibnu Ahmad. Baik, sebab perubahan hukum uruf. Apa sebabnya, apa puncanya berlaku pengubahsuaian hukum uruf ni? Hukum yang dibina berdasarkan kepada uruf akan turut berubah apabila uruf dan adat berubah. Justeru terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan fuqaha. Makna kata hukum yang dibina, yang termaktub berdasarkan kepada uruf, akan berubah juga apabila uruf dan adat berubah. Jadi dalam kalangan fuqaha, perkara sebegini terdapat perbezaan ataupun kata perbahasan dari sudut pendapat lah dalam kalangan mereka. Baik, insyaAllah sekadar itu sahaja bagi tajuk uruf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.